Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina dan insyaAllah hari ini kita akan membincangkan mengenai kepentingan psikologi dakwah dalam komunikasi. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita saksikan beberapa paparan video yang menyatakan pendapat mereka mengenai apa itu psikologi dan juga dakwah. Psikologi Psikologi ialah ilmu tentang jiwa manusia yang kita boleh kenali melalui kita boleh ketahui dan kita boleh kenali seseorang itu melalui tingkah laku beliau. Itulah maksud psikologi. Bagi akak, maksud dakwah ialah mengajak seseorang itu berbuat baik dan juga mencegah daripada melakukan perkara yang mungkar. Psikologi ni adalah di mana kita sebagai guru ataupun ibu bapa nak tahu ataupun nak kaji perwatakan seseorang ataupun anak kita sendiri kan. Contoh kalau cikgu dia nak mengajar, dia kena kenal dulu anak murid dia tu macam mana. Barulah kita boleh ajar tu dengan cara yang betul lah. Okey, untuk dakwah, bagi saya dakwah ni adalah untuk kita mengajak orang ke jalan yang betul lah. Macam Nabi Muhammad sendiri pun dia berdakwah kan, dia nak ajak orang ke jalan Allah. Okey. Jadi sebagai seorang guru pun dia ada dakwah dalam mendidik. Psikologi ni adalah satu cara nak memahami watak seseorang. Okey, untuk dakwah ni adalah satu ilmu mengajak manusia ke arah kebaikan dan melarang manusia daripada melakukan kemungkaran. Psikologi ni adalah ilmu di mana kita memahami sifat manusia, watak, perilaku, tingkah laku, perbuatan seseorang. Jadi psikologi ni bila kita kaitkan dengan dakwah, dia sangat memainkan peranan penting sebab bila kita nak melakukan dakwah tu, kita perlu tahu personaliti orang yang kita dakwah tersebut. Setiap personaliti manusia berbeza-beza dan cara untuk kita menyuruh setiap orang kepada dakwah juga berbeza-beza. Berdasarkan paparan video tadi sebenarnya kita dah boleh dapat bayangan dah apa itu psikologi dakwah. Kita gabungkan perkataan psikologi dan dakwah, jadilah psikologi dakwah. Menurut Fariza Ahmad Syam, psikologi dakwah ni membawa maksud satu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahaskan tentang gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam aktiviti dakwah. Macam mana pula dengan komunikasi? Komunikasi ni sangat penting dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab dia menjadi tunjang utama dalam menyampaikan dakwah. Manusia ni pula makhluk sosial yang memerlukan interaksi antara satu sama lain. Manusia tanpa komunikasi adalah mustahil. Menurut Gerald R. Miller, komunikasi ni ialah keadaan suatu sumber yang menyampaikan pesanan kepada penerima dengan niat untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ni juga boleh berlaku dengan dua cara, iaitu secara verbal dan non-verbal. Verbal tu adalah secara lisan dan juga tulisan, manakala non-verbal melalui ekspresi yang ditunjukkan oleh manusia seperti perasaan sedih, gembira dan marah. Kepentingan psikologi dakwah dalam komunikasi. Yang pertama, untuk memahami jiwa mad'u. Tingkah laku bagi setiap manusia adalah berbeza, maka toleransi dalam komunikasi juga berbeza mengikut kesesuaian mad'u. Pendakwah juga boleh mengenal pasti ekspresi mad'u tersebut. Mengetahui latar belakang serta mencari titik persamaan antara pendakwah dan juga mad'u supaya komunikasi berjalan dengan lebih lancar. Yang kedua, penyampaian berkesan. Penyampaian berkesan dapat dilakukan melalui kaedah psikologi di mana dakwah dapat disampaikan mengikut kesesuaian sasaran. Jika mad'u di kalangan orang tua seperti pakcik, makcik, maka pendakwah perlu ubah cara bercakap, iaitu dengan cara yang lebih lembut.
Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik ila akhir ayat. Di mana dalam ayat ni Allah menerangkan bahawa baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan seruan kepada sahabat dan pengikut dia dengan cara yang lemah lembut. Tetapi jika baginda menyampaikan dengan sebaliknya, iaitu dengan kekerasan, pasti mereka akan lari. Seterusnya, jika pendakwah ingin mendekati para remaja, ingin mendakwah kepada remaja, maka pendakwah perlu mengubah cara intonasi bercakap dengan mereka dengan lebih santai. Yang ketiga, mencapai matlamat dakwah. Antara kepentingan psikologi dakwah dalam komunikasi ialah mencapai matlamat dakwah, iaitu yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Manakala matlamat dakwah yang kedua ialah menyelamatkan umat daripada tersesat serta membawanya ke arah kebaikan. Jika pendakwah mengaplikasikan kaedah psikologi dalam komunikasi ketika berdakwah, penyampaian akan jadi lebih berkesan serta boleh menarik ramai lagi mad'u kerana sesuai dengan jiwa mereka. Maka matlamat dakwah pun dapat dicapai dengan baik. Kesimpulannya, manusia dan komunikasi berpisah tiada. Maka pendakwah perlu menginovasikan komunikasi supaya lebih ramai lagi mad'u tertarik, termasuklah menggunakan kaedah psikologi. Sekian daripada saya. Terima kasih.